Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik dan penguasa alam semesta. Ialah Allah yang maha agung, yang maha berkuasa, yang memiliki segala-galanya. Daripadanya kita datang dan kepadanya lah jua kita akan kembali. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli, keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita untuk menyambung bicara kita dalam kitab Tauhid, iaitulah cerita kitab berkaitan dengan menjaga tauhid, yang merupakan hak Allah yang paling utama dalam hidup kita. Dan dalam menjaga hak ni kita mesti tahu betapa sensitifnya Allah dengan syirik. Kadang-kadang orang anggap tak apalah, benda ni kecil je pun, takkanlah benda ni pun salah, kita bukan niat pun, atau macam-macam lah ayat-ayat yang meremehkan tentang syirik. Tapi bila kita duk belajar, kita baca Al-Quran, kita tengok hadis, betapa Allah Azza wa Jalla sangat-sangat membenci kesyirikan. Sehingga Allah Azza wa Jalla tidak akan ampun dosa syirik, dan sehingga dosa yang paling besar yang manusia lakukan adalah syirik. Dan bukan sekadar itu, bila kita baca pula contoh-contoh perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang menyaingi kekuasaan Allah Azza wa Jalla, pun Allah Ta'ala tak suka. Hatta seringan-ringan bab, iaitulah bab gelaran. Kita akan baca satu bab yang mana baru ni pun kita baca dalam kitab ni juga, hadis yang mana Nabi SAW kata nama yang paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat ialah gelaran orang yang memanggil dirinya dengan raja segala raja. Kata Sufyan dalam menafsirkan atau syarahkan hadis tersebut, dia kata seperti gelaran syahansyah. Syahansyah ni, syah ni bahasa Parsi. Syahansyah ni maknanya dialah raja kepada segala raja. Nama dalam bahasa Arab dipanggil Malikul Amlak, raja kepada sekalian raja. Kalaulah tidak kerana hadis Nabi, kita pun akan kata takkanlah kot. Tapi menggelarkan diri dengan sekadar gelaran, menggelarkan diri dengan raja segala raja, pun Allah Ta'ala tak suka. Sebab apa? Sebab gelaran itu hanya layak dipakai oleh Allah. Begitu sensitifnya Allah Azza wa Jalla dengan kesyirikan. Mana Allah Ta'ala tak suka sesuatu diangkat sebanding dengannya. Sebab kalau tu gelaran je pun kalau kita kata, takkanlah salah. Tapi Allah Azza wa Jalla tak suka sesuatu diangkat setara dengannya pada kekuasaan, pada ibadah dan pada sifat dan nama, seperti mana gelaran yang dipakai. Hadis Nabi itu.
Nabi SAW sebut seburuk-buruk nama di sisi Allah pada hari kiamat. Orang yang memanggil dirinya atau orang yang menggunakan gelaran raja sekalian raja. Nampak tak? Betapa kita ni kalau tak kembali kepada hadis, kita anggap benda tu takkanlah salah. Tapi bila kita kembali kepada Quran, kita kembali kepada hadis, kita akan tahu apa yang sebenar Allah kehendaki dan apa sebenar yang Allah benci. Maka bab yang kita nak baca hari ini dalam kesinambungan bicara yang kita selama ni baca, iaitulah menjaga tauhid menurut kacamata Al-Quran dan juga As-Sunnah. Di mana bab yang kita nak baca pada hari ini, bab 41, ingkar kepada nikmat Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ayat dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 83. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Maksudnya mereka kenal nikmat itu dari Allah, kemudian mereka mengingkarinya. Mereka tahu Allah yang bagi nikmat, tapi mereka mengingkari nikmat tersebut. Ya'rifuna ni'matallah thumma yunkirunaha, kemudian mereka mengingkarinya. Dalam menafsirkan ayat di atas, ayat ni maksud apa? Allah Ta'ala kata dalam satu surah, surah An-Nahl ayat 83, orang kafir ni mereka tahu nikmat Allah, kemudian mengingkarinya. Mengingkarinya dari sudut mana? Dalam tafsir ayat ni, Imam Mujahid menafsirkan dengan berkata, maksudnya ialah kata-kata seseorang, ini adalah harta kekayaanku yang aku warisi dari nenek moyangku. Maknanya apa? Kalau sekadar khabar tu apa, mu dapat mana ni rumah pusaka? Itu lain. Ni orang yang mengingkari bahawa dia dapat ni Allah yang bagi. Sebaliknya dia kata harta ni nenek moyang aku yang punya. Aku kaya ni sebab nenek moyang aku. Pernah dengar tak cerita 3 orang, si sopak, si buta dan si tempang. Si tempang, si sopak dan si buta. Nah, yang mana dua-dua ni asalnya orang yang dhaif, miskin. Kemudian Allah nak uji mereka. Lalu datanglah malaikat nyama sebagai seorang lelaki. Kemudian pergi jumpa dengan salah seorang. Kata Allah nak bagi nikmat. Gapo doa yang kamu nak? Aku nak sembuh sakit aku. Okey. Allah bagi sembuh. Lepas bagi sembuh tu mu nak apa lagi? Aku nak, seorang minta, aku nak lembu atau kambing. Dia bagi kambing yang bunting. Kemudian kambing tu biak. Pergi pula kepada seorang lagi. Kamu pula nak apa? Aku nak sembuh sakit aku. Hak si botak kata aku nak, hak buta kata aku nak lihat. Hak botak kata aku nak hilang botak. Si sopak pula. Si sopak, si botak dan si buta. Orang tak ingat. Si sopak, si botak dan si buta. Cerita tu dah. Kadang tengok cerita rasa masyhur lah. Kedah lah kita rasa dengar kan. Al-kisahnya setelah tiga orang sembuh, kemudian 3 orang dah jadi kaya, Allah datangkan lagi malaikat untuk uji mereka dengan sifat rupa yang mereka dulu. Nyama. Pergi jumpa orang tu, kalau jumpa orang buta dulu, dia datang dengan orang buta. Minta aku susah begini. Orang ni pula jumpa dengan penyakit kulit dia begini. Tolonglah aku. Lalu malaikat tanya, bukankah kamu dulu juga seperti aku? Kemudian Allah yang kayakan kamu. Oh, dia kata, tak, aku kaya ni sebab aku rajin, aku susah gini. Akhir sekali Allah hukum mereka dibinasakan harta dan kembali fakir. Mereka seorang tu, dia kata apa? Dia kata, aku dulu macam kamu.
Tapi Allah kayakan aku, Allah sembuhkan aku, dan hari ni inilah aku. Kamu nak apa, kamu ambil lah. Aku, benda ni pun Allah yang bagi. Akhir sekali malaikat kata sebenarnya aku ni ujian dari Allah. Bukan nak sangat pun, nak tengok setara mana kamu ni bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, makna kaitan dengan ayat yang kita baca dan penafsiran Imam Mujahid ialah orang yang menisbahkan nikmat yang dia dapat kepada selain dari Allah. Padahal Allah yang bagi. Tak, dia kata ni orang lain. Ni dia kaya sebab dia rajin. Dia kaya sebab ni dapat harta pusaka. Kalau dia sekadar bagi tahu, tak apa. Tapi tak, dia merasakan bahawa ini sebenarnya nikmat yang dia dapat daripada nenek moyang dia. Dia tak rasa benda itu rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini sebahagian daripada bentuk kesyirikan yang halus. Berkata pula Aun bin Abdillah dalam menafsirkan ayat ni juga. Dia kata, yakni kata mereka, kalaulah bukan kerana fulan, tentu tidak akan jadi begini. Yang ni banyak ni orang kita sebut lagu ni. Kalaulah tidak kerana dia tu ada, aku ni berkali mati dah. Dia tak sebut pun Alhamdulillah, mujur Allah Ta'ala selamatkan aku. Dan kalau kebetulan orang tu masa tu tak lalu, aku pun tak tahu. Dia jawab macam tu lain. Ni dah Alhamdulillah pun tak ada, puji Allah pun tak ada. Macam ni, mujur ada dia tu hari tu. Kalau tak ada dia, aku ni tak tahu dah macam mana. Nikmat tu bukan orang tu kebetulan Allah yang gerakkan dia di situ. Kalau tidak kerana Allah, dia pun tak duduk situ. Tiba-tiba Allah yang aturkan, kawan tu kebetulan ada, kita puji kawan tu, tak puji Allah Azza wa Jalla. Ini sebahagian daripada sifat ya'rifuna ni'matallah thumma yunkirunaha. Mereka tahu nikmat ni dari Allah, tapi mereka ingkar, maknanya mereka tak sebut pun Allah. Sepatutnya kita bila ada nikmat, kita kata Alhamdulillah, Alhamdulillah, nikmat yang Allah bagi. Kemudian daripada tu, atas sebab adalah rezeki melalui niaga ke, melalui pusaka ke, ada orang tu bagi ke, ada orang bantu ke. Tapi kita sebut mula-mula sekali, Alhamdulillah. Ini sebahagian daripada sifat tauhid yang ada dalam diri yang kita kena jaga. Supaya kita tak mengangkat sesuatu setara dengan Allah. Bila orang tu puji macam tu, maknanya apa? Dia telah meletakkan orang yang dia puji itu sebagai sumber kenikmatan dia dan telah mengangkat orang tu setara dan sebanding dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampak tak? Begitu sensitifnya dalam bab ni. Ucapan je kita lupa ataupun orang lupa bahawa ucapan ni dia boleh menjadi asbab kepada kekufuran. Bukan sekadar i'tiqad. Saya sebut mulut yang gitu tapi dalam hati saya tak. Kalau dalam hati i'tiqad macam tu dah jadi syirik besar dah. Tapi kalau sabqul lisan sebut di mulut tanpa dia ingkar kepada Allah, tanpa bukan bab mujarrad khabar tak, tapi dia kata memang sebab awal ni penyebab dia, maka dia telah jatuh kepada syirik yang kecil. Kalau i'tiqad dia memang orang ni lah yang berkuasa, sebab orang ni lah dia yang selamat. Kalau tidak kerana orang ni, dia tak selamat dah. Dia menisbahkan kekuasaan yang menyelamatkan dia kepada fulan bin fulan, dan dia beriktikad demikian, yang tu dah jadi syirik besar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, menurut tafsiran Ibnu Qutaibah, seorang lagi ulama, mereka mengatakan ayat, kenapa Allah Ta'ala sebut mereka tu? Mereka mengatakan ini semua atas berkat atau adalah berkat syafaat sembahan-sembahan kita. Ni kita minta dengan patung tu dapat.
Cuba bayangkan, tiba-tiba ada orang ni, dia menisbahkan nikmat ni kepada orang mati. Apa mungkin ini? Oh, sebab kita ada Syekh Abdul Qadir Jilani tolong kita. Dia menisbahkan nikmat Allah kepada orang yang gaib. Sebab tu dalam bab menisbahkan nikmat ni, kata Abul Abbas setelah mengupas hadis yang diriwayatkan dari Zaid bin Khalid yang isinya bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman, pagi ini di antara hamba-Ku ada yang beriman kepadaku dan ada pula yang kafir. Ingat dah hadis tu? Hadis pasal apa? Orang yang menisbahkan nikmat atau mudarat kepada bintang-bintang. Kita panggil apa? Astrologi, ilmu astrologi. Menisbahkan ni rezeki bulan sekian-sekian, rezeki dia murah. Dia lahir gini-gini, bintang dia berapa. Maka dengan bintang ni dia murah rezeki, jodoh dia begini, anak gini, sehat dia begini, kerja dia begini, gini. Menisbahkan nikmat tu kepada bintang. Dalam mensyarahkan hadis ni, Abul Abbas dia kata apa? Sebelum daripada hadis tu, Allah Ta'ala kata pagi-pagi ni ada hamba-Ku yang kafir denganku dan ada hamba-Ku yang beriman. Kalau malam ni turun hujan, hamba tu kata kita ni turun hujan sebab bintang sekian-sekian, maka dia kufur kepada Allah. Kalau dia kata alhamdulillah kita turun hujan dengan nikmat Allah bagi, maka dia beriman kepada Allah. Dalam menafsirkan, dalam mensyarahkan hadis ni, kata Abul Abbas, hal ini banyak terdapat dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang berbuat syirik kepadanya dengan menisbahkan nikmatnya kepada selainnya. Allah cela orang yang menisbahkan nikmat Allah kepada selain Allah. Yang bagi siapa? Allah. Yang kena puji siapa? Orang lain. Allah sebut dalam Quran, Allah cela orang macam ni. Allah bagi nikmat, orang lain kena puji. Dia tak kata alhamdulillah. Patut dia kata segala puji bagi Allah. Jadi kata Abul Abbas, perbuatan ni banyak dalam Quran Allah cela. Di antara kaum salaf ada yang menyatakan, iaitu seperti kata mereka, anginnya enak, nakodanya pantangkas dan sebagainya yang sering keluar dari ucapan orang banyak, orang ramai. Macam mana hari ni? Selamat molek perjalanan. Alhamdulillah. Kita tak sebut alhamdulillah. Hari ni kebetulan angin pun molek, nakoda kita pun cekak. Dia puji siapa? Dia puji penakoda, dia puji angin. Dia lupa yang menggerakkan dia adalah Allah. Jadi kata salaf, benar ni pun tak boleh cakap macam tu. Kita orang yang nak jaga tauhid, kena kata alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Habis tu tak boleh nak puji langsung orang. Kata kita menisbahkan sebab ni ada 3 keadaan. Ada 3 keadaan orang yang menisbahkan sebab atau menisbahkan nikmat kepada sesuatu sebab. Baik. 3 keadaan orang yang menisbahkan sebab kepada, menisbahkan nikmat kepada sebab. Boleh faham menisbahkan nikmat kepada sebab. Maka kalaulah dia menisbahkan tu sebagai sebab, memang dia tahu Allah yang bagi, cuma dengan sebab ni benda tu berlaku sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah. Maka dia puji orang tu. Dia sebut benda ni dia dapat sebab gini. Ada 3 keadaan. Yang pertama, menisbahkan kepada sebab yang tersembunyi yang tidak ada langsung kaitan dengannya. Sebab gaib yang tidak ada langsung kaitan.
Seperti contoh, orang menisbahkan kepada wali-wali. Orang menisbahkan kepada kuasa gaib selain dari Allah. Apa mu jadi sah? Oh, ni sebab ada wali bantu aku. Apa bumi ni tak ada? Sebab ada wali yang menjaga. Sehingga dia kata, kalau kamu nak berniaga, kena sebut nama wali sekian-sekian, barulah perniagaan kamu molek, baik. Sebab apa? Sebab wali itulah sebab kepada berlakunya kenikmatan ini. Memang rezeki daripada Allah, tapi sebab tu kena ada wali. Baik, sebab ni gaib, kita tak nampak. Dan sebagaimana dia tak ada langsung kaitan dengannya. Maka kalau sebab yang macam ni, orang yang menisbahkan kepada sebab, menisbahkan nikmat kepada sebab tersebut, boleh jatuh kepada syirik yang besar. Boleh? Seolah-olah ada kuasa gaib yang menyaingi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu tak ada. Gaib, tak nampak. Tapi dia yakin, percaya ada. Dan dari sudut hakikatnya, sebab yang dia percaya tu tak ada kaitan langsung dengan nikmat tu. Rezeki Allah bagi, tapi dia kata ni wali bagi. Wali jaga. Kena sebut nama wali, kita selamat. Tak sebut nama wali, kita tak selamat. Itu namanya syirik besar. Boleh? Sebab yang kedua, menisbahkan nikmat kepada sebab yang nyata, yang diiktiraf oleh syarak. Sama ada secara syarak ataupun secara saintifik. Contoh. Contoh. Dia makan ubat, tiba-tiba sembuh. Dia kata, alhamdulillah sembuh, ni sebab makan ubat ni. Sebab tu diiktiraf oleh syarak ke tidak? Diiktiraf. Memang ada benda-benda yang Nabi suruh kita makan menjadi ubat kepada penyakit. Kita tak kata ubat itulah tukang menyembuhkan, Allah yang menyembuhkan. Tapi dengan sebab melalui kita makan ubat. Ikhtiar. Menisbahkan nikmat kepada perkara tersebut, boleh ataupun tidak? Jawapan dia, boleh. Dengan iktikad memang Allah yang menyembuh, cuma ni sebab dia saja. Boleh faham? Benda tu zahir, ada. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, dia menisbahkan kepada sebab yang ada, zahir, tapi tak ada kaitan. Yang tadi memang ada kaitan secara syarak ataupun secara fizik, kauniyah. Kalau makan ni, insya-Allah ada perkara-perkara, ada usul-usul penawar padanya. Bila kita makan, sembuh. Makan habatus sauda, beginilah kesan dia. Makan madu, begini kesan dia. So kita kata, sebab makan madu ni, alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi sembuh. Tapi sebab makan madu ni lah, kalau tak makan mungkin boleh juga Allah Ta'ala yang sembuhkan. Cuma ni sebab dia. Sebab yang ketiga ni zahir tapi tak ada kaitan. Contohnya tangkal ataupun azimat. Benda nampak. Pegang tangkal, dia kata selamat. Tapi sebenarnya benda tu tak ada kaitan pun. Syarak pun tak kata dia boleh memberi manfaat. Sains pun tak kata dia boleh memberi manfaat. Tiba-tiba dia iktikad benda ni boleh memberi manfaat dengan sebab. Kalau dia kata kawan ni lah yang memberikan kesembuhan dan sebagainya, itu syirik besar. Tapi kalau dia kata sebab dengan sebab tangkal ni, tiba-tiba kita dapat nikmat,
Padahal tangkal tu tak ada kaitan. Itu nama dia syirik kecil. Contoh berlaku macam mana? Lah ni zaman lah ni orang banyak menisbahkan kepada Feng Shui. Tahu Feng Shui? Ni kedudukan macam ni murah rezeki. Kedudukan begini tak molek. Ni sebab sakit ni mari gini. So kedudukan gini kita panggil ilmu Feng Shui. Kalau dia kata Feng Shui itu yang memberikan manfaat dan mudarat, itu namanya syirik. Kalau dia kata Feng Shui itu sebab saja, pun kita kata syirik kecil. Sebab apa? Sebab tak ada kaitannya dalam bab. Allah Ta'ala nak bagi, kena ada kedudukan dia macam ni, kena kedudukan macam ni, kena kedudukan macam tu. Tak ada kaitan. Allah nak bagi rezeki, Allah bagi. Bukan sebabmu duduk mana, duduk gitu, duduk depan, duduk kiri, duduk tepi. Kalau dia kata Feng Shui itulah yang memberi rezeki, syirik besar. Kalau dia kata Feng Shui sebab kepada rezeki, syirik kecil. Pasal apa? Tak ada kaitan. Lah ni orang kadang-kadang nak pilih tanah kubur pun tengok Feng Shui. Kalau orang kafir tak apa, orang Islam pun turut sama. Kalau kubur dekat dengan surau, dekat dengan masjid, kedudukan dia pun tak rendah, tinggi, sedang elok ke apa semua. Kadang matahari begini, air dosa. Oh, dia tengok Feng Shui. Kubur sini molek ni kalau itu. La ilaha illallah. Kalau Allah nak azab kau, nak bagi nikmat kubur, tak kira lah duk mana pun. Dekat dengan surau. Duk kubur Madinah pun. Kalau orang tu tak beriman kepada Allah, tetap kena azab. Kalau orang tu mati Mekah. Mati di Mekah. Zaman jahiliah tu ramai je orang kafir mati Mekah. Tetap saja diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada kaitan pun Feng Shui itu dengan nikmat yang Allah nak bagi. Kalau dia kata Feng Shui itu bagi rezeki, syirik besar. Kalau dia kata Feng Shui itu sebab kepada rezeki, yang bagi rezeki itu Allah, ni sebab. Tapi sebab tu tak ada kaitan. Allah Ta'ala tak sebut pun lagu tu. Maka syirik kecil. Boleh faham tak? Asasnya apa? Nikmat tu milik Allah, jangan dinisbahkan kepada sesuatu selain Allah. Sebab apa? Allah yang cela. Dalam Quran, ayat surah An-Nahl ayat 83 tu. Ya'rifuna ni'matallah thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul fasiqun. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi kesimpulannya, janganlah seseorang itu mengingkari nikmat yang Allah Ta'ala berikan dengan menisbahkan nikmat tersebut kepada selain dari Allah. Baik. Kita pergi kepada bab yang seterusnya. Lebih kurang juga bab yang kedua ni, bab 42. Jadi kandungan pada bab ini tafsiran mengetahui nikmat Allah tapi kemudian mengingkarinya dengan menisbahkan kepada orang lain. Yang kedua, perbuatan tersebut sering terjadi dalam ucapan orang ramai. Kerana itu harus dihindari. Kadang-kadang kita tak perasan pun. Kita sebut je tentang orang tu, orang ni. Kita lupa kepada Allah yang maha memberi rezeki. Time ngaji ni dengar ikutlah. Tapi kadang-kadang bila mari nikmat tu, lupa. Kalau tahi mari nikmat tu lupa. Sebut juga orang. Satu lagi, banyak kadang-kadang kita lupa ni untuk sujud syukur. Alhamdulillah tu satu. Sujud syukur. Dapat surat panggilan haji. Patut dapat surat tu, terus sujud syukur tu. Dia dah, hore, puasa aku boleh dah. Mujulah ada kabel dekat tabung haji minta begini. Ada dia tolong aku boleh dia naik nama. La ilaha illallah. Patutnya boleh surat tu sujud syukur. Alhamdulillah. Musim-musim orang nak pergi haji tu kan. Duk tunggu nama nak pergi haji.
Saya ingat seorang doktor di KPJ Empang Puteri, Dr. Fauziah Hassan. Waktu tu kebetulan last minute haji. Dia asalnya ada panggilan ke Mekah. Ada visa. Ada visa, tak silap saya, visa haji. Dia pun okey lah. Bila okey lah tu, hari nak terbang, dia pun beli tiket. Beli tiket kat online boleh lah. Sampai di airport, dia memang nak pergi haji ni. Rupanya tiket tu flight commercial. Dia flight commercial. Okay, kalau flight commercial, ada dua keadaan. Satu, flight commercial, nak turun di airport Jeddah, visa bukan visa haji. Okey, tak apa. Boleh naik flight, turun di Jeddah dan tak masuk Mekah. Tapi kalau visa haji, dia tak boleh naik flight commercial. Dia kena naik penerbangan haji yang dibenarkan oleh kerajaan Arab Saudi. Jadi dia beli flight commercial. Sampai di airport, bawa barang semua ni, tengok flight. Kita ni flight commercial, kita tak boleh terima passenger dengan visa haji. Sebab kita tak turun dekat Madinatul Hujjaj dan kita pun tidak dibenarkan bawa penumpang haji. Habis tu tak boleh naik lah. Dia tu pula 2 hari sebelum airport haji tutup. 2 hari. Last minute punya flight. 2 hari. Lepas tu kebetulan masa tu saya flight last. Esok tu. Saya ada uruskan lagi. Dia pun telefon. Ustaz boleh minta tolong ke tak begini-gini. Saya kata, tak apalah, saya cubalah. Kita pun kontak orang tabung haji. Orang tabung haji tu pun alhamdulillah dia baik. Kebetulan dia kata, Ustaz esok saya cuti dah sebab kalau kira semua urusan haji dah selesai. Esok penerbangan akhir. Saya kata ada seorang ni dia ada masalah begini. Boleh tak dia ni nak masuk dalam senarai jemaah haji, tabung haji. Masa tu sistem masih boleh. Orang dapat visa daripada luar, dia register untuk pergi haji dengan tabung haji. Bukan visa tabung haji, visa luar. Kita panggil visa forodha. Dia ni visa luar, nak masuk tabung haji. Waktu tu kata kalau kira sistem tutup dah. Tapi tak apalah Ustaz. Saya datang juga sekejap. Kalau Ustaz nak, kita pagi-pagi Ustaz datang jumpa saya. Saya pun bagi tahu doktor ni, okey doktor, esok kita punya appointment di Menara Tabung Haji pukul 8 pagi. Office buka, kita dari situ. Flight terakhir bila? Flight terakhir pukul 1 tengah hari. Flight last. Flight last tu mana? Di Kelana Jaya. Dia ni zero ni, tak ada apa ni. Saya pun pergi. Pukul 8 pagi, corok dah saya dengan dia. Kata doktor, bawa beg terus. Andai kata boleh, kita hanya ada masa beberapa jam sahaja sebelum penerbangan. Bawa beg terus, siap semua sekali. Lepas tu kalau nak pergi ke Nupung, kena segera, tak boleh lewat dah. Pergi. Sampai sana, dia pun teraki dalam sistem. Dia kata memang ada kosong lagi Ustaz. Nak masuk ni? Dia kata nak. Nak tu kak, dia register tu dengan sekejap. Sebab tabung haji ni sistem dia memang dah cekap Dia masuk je nama, register sebagai jemaah haji, keluar terus. Flight dia bila, hotel mana dia duduk di Mekah, hotel mana dia duduk pula di Madinah, semua keluar. Dalam satu masa tu, keluar sistem. Dalam sistem semua lengkap, maknanya penerbangan, penginapan, pergerakan, naik bah mana, semua dalam sistem tu masuk je. Maknanya dalam masa lebih kurang setengah jam, registration, semua urusan dia selesai. Dia rapat-rapat tu, dah atas kursi sofa. Pak Ustaz, saya boleh pergi Mekah? Boleh nenek tu. Atas sofa tu juga sujud terus. Maknanya orang yang tahu menisbahkan nikmat tu kepada siapa. Sebegitu besarnya nikmat. Dia tahu. Bila dia dapat nikmat, dia nak puji siapa? Atas sofa, Ustaz, saya nak sujud, dia kata. Saya kata sujud. Sujud syukur. Sebab ni bukan kerja kita semua. Allah takdirkan dalam sistem ni masih boleh masuk. Lepas tu cuma orang tabah je kata, doktor satu je. Doktor kena isi buku putih tu. Kalau tidak, tak boleh nak pergi. Sana ada pegawai kesihatan akan cek buku putih kita ni.
Mana paling dekat? Saya pun telefon kawan gini. Doktor, boleh dok ni ada nak kena emergency, cok buku putih. Dia pun ada kawan saya pergilah kat Daya Bumi. Pergi. Saya kata doktor, sekarang ni juga kita pergi ke klinik di kat Daya Bumi. Pergi. Qadar Allah, tengok dia ni doktor senior. Hak cecek tu anak murid dia. Lepas tu doktor nak pergi haji. Doktor BP berapa? Dia tanya. Mungkin sama-sama doktor ke. Tanya, tak ada darah tinggi? Tak ada keciuman? Tak ada. Cok terus tu. Habis cok tu dalam masa tu, pukul 11 lebih. Pukul 12 dah. Saya kata sekarang ni kita pergi ke Kelana Jaya, jangan lambat. Telefon call Kelana Jaya. Ada seorang passenger ni, baru last minute, tolong jangan tutup gate lagi. Kita pun pergi pecuk. Kata doktor, panggil anak pergi. Doktor drop, tinggal kereta, anak balik kereta. Doktor terus pergi sana. Saya masa tu naik motor. Bukan motor ni, kalau motor ni besar sikit. Motor Kapcai tu, EX5 tu. Duk pernah motor pergi ke sana. Gilah kita ke Kelana Jaya. Flight saya komersial di KLA pukul malam. Flight dia penerbangan tabung haji pukul 1 tengah hari. Saya kata tak apa, saya pergi urus sekarang ni. Pergi ke Kelana Jaya, pergi siapa? Gate memang nak tutup, tunggu dia je. Tunggu. Masuk pakai gelang, bagi beg, bagi tag semua sekali. Saya kata insya-Allah doktor, kita jumpa Mekah. Assalamualaikum. Dia pun sapa Mekah, terima kasih Ustaz. Syukur terima banyak, kata alhamdulillah. Dia kata saya mari Mekah ni, ada makcik ni saya gini ni. Dia kata tak apalah. Saya berbakti kepada jemaah haji bagaimana Allah Taala bagi rezeki kat saya. Dia duk jaga jemaah haji. Bukan dia doktor kan. Tapi saya nak ceritanya macam mana orang yang tauhidnya benar. Dia tahu bila waktu dia dapat nikmat, dia nak puji siapa. Ramai orang bila dapat nikmat, usahakan nak sujud syukur. Lafaz alhamdulillah pun tak terkeluar daripada mulut dia. Macam mana orang macam ni? Inilah yang dimaksudkan kufur kepada nikmat. Ya'rifuna ni'matallah thumma yunkirunaha. Sepatutnya kita ni kena senantiasa alhamdulillah. Okay? Even kalau operation pun lepas selesai tu alhamdulillah. Kena kata senantiasa sujud syukur, terutamanya dalam nikmat-nikmat yang besar dalam hidup kita. Nikmat dapat rezeki anak, sebelum daripada nikmat dapat jodoh, nikmat dapat kerja, nikmat dapat anak, nikmat dapat cucu, nikmat dapat gapo lagi. Nikmat-nikmat agung, nikmat besar. Tapi kalau dia nak nikmat-nikmat yang biasa pun boleh saja untuk dia syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sebab skor bola je kita nak sujud syukur. Go sujud syukur. Faham benda lain lupa nak sujud syukur. Jangan. Okey. Baik. Bab yang ke-42. Janganlah membuat sekutu bagi Allah. Jadi Allah sebagaimana saya sebut di awal tadi sangat tak suka kepada sekutu. Sebab itu bila kita baca ayat Quran, Allah Ta'ala sebut fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Janganlah kamu menjadikan sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahui. Kamu tahu apa? Kamu tahu nikmat tu semuanya datang dari Allah. Tiba-tiba kamu jadikan sekutu bagi Allah. Jangan. Kalau ayat surah Al-Baqarah ni, ayat penuhnya Allah mula, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firashan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maknanya wahai manusia, sembahlah Allah. Dia ni Tuhan, ubudu rabbakumul ladzi, Tuhan yang menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum daripada kamu agar kamu selamat. Kalau kamu semua dia kamu selamat. Dialah Allah yang huwallazi ja'al pada apa? Huwallazi khalaqakum apa? Huwallazi ja'ala lakumul arda firasha.
Dialah Allah yang menjadikan bumi hamparan bagi kamu. Was-samaa'a binaa'a, dan langit sebagai binaan yang kukuh di atas kamu. Wa anzala minas sama', dan dialah yang menurunkan hujan daripada langit. Fa akhraja bihi minats thamarat, dengan sebab air itu keluarlah buah-buahan, rizqan lakum, rezeki, jadi rezeki untuk kamu. Jadi semua tu dia buat, dia pesan, fala taj'alu lillahi andada, maka jangan kamu jadikan bagi Allah sekutu. Wa antum ta'lamun, sedang kamu tahu semua nikmat itu datang daripada dia. Nampak tak? Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam menafsirkan ayat tersebut mengatakan, Ibnu Abbas ni sahabat dia faham ayat Quran, dan dia ni adalah habrul ummah, turjumanul Quran. Dia adalah orang yang paling alim tentang Quran, Ibnu Abbas. Okay? Dia kata, dalam tafsir ayat ni dia kata, membuat andad, ini terjemahan dia, membuat andadan, yakni sekutu bagi Allah adalah perbuatan syirik. Yang mana syirik tu, kata Abdullah ibn Abbas, sesuatu perbuatan dosa yang lebih sulit untuk dikenali dari semut kecil yang merayap di atas batu hitam pada malam yang kelam. Rupa-rupanya ayat ni ayat Abdullah ibnu Abbas. Ibnu Abbas kata, syirik ni susah nak kenal. Syirik ni susah nak kenal. Ramai orang dia tak perasan dia terjebak dalam syirik. Ibnu Abbas kata, seperti mana orang nak cam seekor semut yang berjalan di atas batu hitam di malam yang gelap gelita. Nak camkan semut tu begitu payah. Nak kenal syirik lagi payah. Maknanya bagi orang yang tidak berilmu, bagi orang yang tidak belajar, bagi orang yang tidak mendapat hidayah dari Allah, dia mungkin tak sedar dan tak tahu yang dia buat tu syirik, padahal dia sedang melakukan. Ini kata Ibn Abbas lah. Payah nak kenal syirik ni kalau bagi orang yang tak tahu. Seperti nak kenal semut hitam, semut di atas batu hitam di malam yang gelap gelita. Habis tu lagu mana? Kena cari lampu suluh lah, nak suruh suluh tu. Nah, kalau tak ada lampu tak nampak kita, kena ambil lampu suluh. Hak suluh kita tu kalau bak lampu, kalau semut suluh lampu suluh. Kalau bak syirik, suluhan dia adalah panduan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kena belajar Quran kata apa, hadis kata apa. Macam tadi saya kata di awal tadi, kalau kira siapa yang rasa bersalah untuk pakai gelaran raja segala raja, lagilah rasa hebat. Tapi di sisi Allah, Allah tak suka. Saya bila baca hadis tu, rupanya sampai tahap ni Tuhan tak suka, dia disyirikkan. Ada orang tanya Syekh, kalau dia panggil raja segala raja di Malaysia, contohnya yang di Pertuan Agong kita kata, dialah raja kepada raja-raja yang ada di Persekutuan Tanah Melayu. Boleh ke tak boleh? Jawapan dia boleh, sebab dia telah meletakkan kait ataupun batasan terhadap ucapan dia, raja kepada segala raja kepada raja-raja di tanah Melayu. Adapun kalau umum, raja kepada sekalian raja, umum ni hanya layak bagi Allah, dia merajai sekalian raja. Kalau orang lain kena pakai teritori dia mana. Dia ni raja kepada sekalian raja di Persekutuan Tanah Melayu, tak apa. Tapi jangan kata umum. Umum tu milik Allah lah, merajai sekalian raja. Ada orang tanya, kalau dia guna lafaz lain, qadi qudah, hakim kepada segala hakim. Kalau kata ketua hakim negara, tak apa. Tapi kalau dia kata ketua sekalian hakim, ketua segala hakim, dia telah mencabar title Allah, yang mana Allah Ta'ala kata Allah lah sebaik-baik hakim.
Jadi tak boleh. Kalau dia guna mufti kepada segala mufti, boleh ke tak boleh? Hak ni boleh. Sebab apa boleh? Sebab gelaran mufti tak ada pada Allah, tak terlibat. Allah tak pakai nama mufti, tapi hakim Allah, dia yang maha mengadili, hakim dia. Tapi mufti bukan gelaran dari gelaran Allah. Jadi jangan guna nama, hatta nama gelaran, jangan guna sesuatu yang hanya layak pada Allah Subhanahu wa taala. Apa begitu halus bila kita baca, welah lagu ni rupanya tauhid ni begitu sensitif. Allah Taala kata, Allah, ana aghna syuraka'i 'ani syirk. Aku adalah Tuhan yang paling tidak berhajat kepada sekutu. Siapa buat amal, dia sekutukan aku dengan sesuatu, kata Allah, aku tinggalkan dia dan juga sekutu-sekutunya. Allah tak berhajat. Jangan. Okay. Jadi untuk nampak syirik ni kena berpandu kepada apa? Al-Quran dan Sunnah. Ada orang anggap mudah, tak apa benda ni, boleh, apa tak bolehnya. Doa kau orang mati, doa kau orang mati, boleh, apa salahnya? Dia lagilah dalam kubur, tak ada kerja, dia kata, tak makan, tak minum, lagi boleh tolong kita. Weh lah, dia nampak lagu tu, tolonglah suluh dengan suluhan wahyu. Ada tak Quran mencela orang yang menjadikan patung-patung orang saleh sebagai perantara bagi Tuhan? Allah cela. So, kalau Allah cela patung yang merupakan patung orang saleh kerana menjadikan patung tu perantara, maka begitulah kita akan tinggalkan doa kepada orang saleh yang mati dalam kubur dia, walaupun tak ada patung. Kerana yang Allah cela bukan patung tu, Allah cela sifat meminta kepada orang yang telah mati dan menjadikan mereka sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Maka Allah cela. Ada patung ke tak ada patung, yang dicela bukan patung tu, perbuatan yang menjadikan patung sebagai perantara. Maka sebagaimana tu dicela, perbuatan berdoa kepada orang mati sebagai perantara kepada Tuhan, minta dengan sebut nama, ya Syekh Abdul Qadir, ya Bulia bin Mulkan, tolong kami dan sebagainya, itu juga dicela. Kita ada suluhan wahyu. Kenapa tak boleh pakai gelaran raja segala raja? Takkan benda tu salah pun. Wahyu yang bagi. Sebab ada hadis, Nabi kata, seburuk-buruk nama di sisi Allah ialah orang yang menggelarkan dirinya raja kepada sekalian raja. Kalau tak ada hadis ni, kita pun tak. Ada orang tanya saya minggu lepas, dia kata, Ustaz, apa hukum dia bersumpah demi Allah dan demi Rasulullah? Saya kata tak boleh. Pasal apa? Sebab kita dah belajar satu hadis, Nabi kata, siapa bersumpah dengan selain Allah, dia telah berbuat syirik. Kerana sumpah ni benda ibadah. Bersumpah, wallahi, wabillahi, watallahi, hanya Allah yang kita boleh bersumpah dengannya. Tiba-tiba dia bersumpah demi Nabi SAW, demi Jibril, aku bersumpah demi nama Jibril. Mana boleh? Tak boleh. Pasal apa kita tak boleh? Wahyu memberi pencerahan, suluh kita. Kalau tidak kerana wahyu, sama kita tak nampak semua atas batu hitam di malam yang gelap gelita. Ramai orang kata, benda syirik, alah, kita ambil mudah je lah. Bila kita baca Quran, rupanya begitu sekali Allah Ta'ala benci kepada syirik. Jangan doa kepada selain Allah. Jangan minta ampun kepada selain Allah. Jangan minta rezeki daripada selain Allah. Jangan minta manfaat dan mudarat daripada selain Allah. Semua tu milik Allah belaka. Jangan puji dan puja nikmat yang kita dapat ni, melainkan Allah. Kecuali kita nak nisbahkan sebagai sebab saja. Tu pun sebab yang diiktiraf oleh syariat. Kalau sebab secara ghaib yang agama tak iktiraf, ditetap juga boleh jadi sebagai syirik. Baik, kata Abdullah ibn Abbas lagi, seperti ucapan anda. Contoh syirik itu macam mana? Kata Abdullah ibn Abbas,
seperti ucapan demi Allah dan demi hidupmu wahai fulan dan demi hidupku. Kan bersumpah tu, kan? Demi Allah dan demi hidupku dan demi hidupmu. Tak boleh. Atau kalau bukan kerana anjing kecil orang ini, tentu kita didatangi pencuri-pencuri itu. Abdullah bin Abbas kata, sebutan macam ni pun syirik. Apa curi tak masuk umum? Oi, sebab aku ada pera ikan puyuh. Siapa pera ikan puyuh dalam rumah dia, curi tak masuk, dia kata. Oh. Tidakkah dia rasa berat ucapan tersebut? Seolah-olah menisbahkan keselamatan yang jaga rumah dia ni seekor ikan yang tidak berkuasa apa-apa. Syirik. Kalau dia kata sebab ikan tu, padahal tak ada sebab pun. Sebab ikan tu, ikan zahir tak? Zahir. Nampak ikan tu, memang ada dalam rumah dia. Tapi ada tak syariat mengiktiraf ikan tu menjadi sebab? Tak. Kita kata, kalau dia kata gitu, hukumnya syirik kecil. Sebab. Dia kata Allah, cuma sebab tu. Tapi kalau dia kata, memang ikan ni ikan yang berkuasa, ikan power, dia ada. Seperti contoh, orang tanya sotong untuk meramalkan Piala Dunia. Pernah ingat tak? Zaman dulu, dia ada burung lah, dia ada sotong lah. Pergi tanya, oh sotong ni tahu apa Brazil lawan sekian, siapa menang. Itu sudah meletakkan sesuatu milik Allah. Kita kata kita happy, suka seronok-seronok je. Hei, syirik. Itu kata ramai orang bermain-main masalah ni. Lagi kita tanya, berapa? Saja yang nak main, mana tahu. Tiba-tiba kalau betul sungguh, betul sutong atau panda. Syirik. Dan sutong tu pun memang, sutong ke apa? Sutong ke apa? Burung. Adalah sotong kan? Octopus. Dia ada tangan, dia pegang ni. Saya kata, ya Allah, kalau orang tu belajar tauhid, dia tak akan terima benda tu. Walaupun sekadar main-main, suka-suka. Cuba tiba-tiba, benda tu berlaku betul. Akan masuk terdetik daripada hati dia. Betul juga sutong ni. Sebab tu orang kafir, dia pergi kepada tu. Nampak tak? Permainan syirik ni halus. Pergi kat orang mati. Kubur, minta nombor ekor. Lepas tu, macam-macam lah ada tanda-tanda dia. Keluar nombor ekor. Orang mati boleh bagi nombor. Zaman dia hidup pun dia fakir. Dia waktu hidup pun tak beli nombor ekor. Mau minta dengan dia waktu dia mati. Apakah halnya? Tapi kena syirik ni benda pelik. Orang-orang ni kadang-kadang dia panggil apa? Dia jahil lah, jahil. Atau kalau bukan kerana angsa yang ada di rumah ini, tentulah datang pencuri-pencuri itu. Kata Abdullah ibn Abbas, ucapan-ucapan begini jatuh pada hukum syirik. Ni penyuluhan, ni penyuluhan. Kalau ni siapa kata ni? Sahabat, bukan saya kata. Bukan orang lain kata, sahabat Nabi yang memahami betapa Nabi SAW tak suka umat dia terjebak dalam syirik dan betapa dakwah Nabi sebenarnya datang kepada kita untuk ajak orang mentauhidkan Allah semata-mata. Atau seseorang berkata kepada kawannya, benda ni atas kehendak Allah dan kehendakmu. Masya Allah wa syi'ta. Benda ni berlaku kerana kehendak Allah dan kehendakmu. Dia kata dan kehendakmu. Maksudnya dia letak kehendak Allah tu sama dengan kehendak kawan dia. Itu juga syirik. Lalu kata, atau juga ucapan, kalau bukan kerana Allah dan kerana si fulan. Ucapan-ucapan macam ni, kata Abdullah ibn Abbas, janganlah engkau sebutkan si fulan dalam ucapan tersebut. Itu semua adalah perbuatan syirik terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
lah kita ni nak jaga tauhid payah. Bunyi macam ngucap dah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu ucapan di mulut dan ada iktikad di dalam hati. Tapi jangan lupa, kalau tersalah bicara atau melakukan sesuatu yang terlibat dengan kesyirikan setelah orang tu mengucap sekalipun, maka ucapan 2 kalimah syahadah itu boleh terbatal. Batal. Kalau dia buat syirik, batal ucapan tu. Kalau dia kata aku mengucap la ilaha illallah, lepas tu sampai waktu dia pergi minta dengan Tok Bomo. Tok Bomo tu pula Tok Bomo siam. Ada ke kita ni duk berulang 2-3 bulan sekali pergi ke Tok Bomo siam? Pergi berubat dengan Tok Bomo siam di Thailand. Ulang alik daripada Kuala Lumpur ni. Pergi. Ya Allahu Akbar. Betapa dia tak sensitif isu syirik. Dia tak sensitif tu urusan dia, tapi dia jangan lupa yang paling murka dalam bab ni adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita sensitif tu sebab kita jaga jangan syirik. Istighfarlah senantiasa, Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka dia telah berbuat syirik, berbuat kafir ataupun syirik. Kata Abdullah ibn Mas'ud, sahabat yang lain. Abdullah ibn Mas'ud kata, dengan molek ni. Ni menarik ni. Kata Abdullah ibn Mas'ud, la an ahlifa billahi kadhiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi sadiqah. Kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, bersumpah dengan nama Allah secara bohong. Bersumpah dengan nama Allah tapi nipu. Wallahi dia cakap, tapi dia tipu. Lebih aku suka berbanding bersumpah dengan selain Allah walaupun benar. Boleh faham? Ada 2 orang. Si A ni bersumpah wallahi tapi dia nipu. Seorang lagi bersumpah dengan nama selain Allah demi apa contohnya? Demi Rasulullah. Dia pun cakap aku tak buat. Dia betul. Dia cakap benar. Hak ni cakap nipu. Tapi hak cakap nipu ni bersumpah dengan nama Allah. Hak cakap benar ni bersumpah dengan nama selain Allah. Dua-dua sedang buat kesalahan. Bukan kata betul salah. Dua-dua memang buat salah. Hak ni salah dia nipu. Hak ni salah dia bersumpah dengan nama selain Allah. Kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, bersumpah dengan nama Allah dengan menipu lebih aku sukai berbanding bersumpah dengan selain Allah walaupun cakap benar. Pasal apa? Sebab dosa menipu, dosa besar, dosa menipu dosa. Tapi dia tidak melibatkan syirik. Dosa ni bersumpah dengan selain Allah, cakap benar, dia dosa, tapi dosa dia syirik. Mana besar antara syirik dengan nipu? Syirik. Sebab tu kata Abdullah bin Mas'ud, bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan menipu lebih aku suka. Bukan dia nak buat, tapi dalam 2 bandingan ni lebih aku suka berbanding bersumpah dengan selain Allah walaupun bercakap benar. Kerana apa? Dia meletakkan nilai dosa tu pada tempatnya. Dosa menipu maksiat, tapi dosa syirik, dosa bersumpah dengan selain Allah, hukumnya syirik yang tidak akan diampunkan. Kalau dia iktikad, kalau dia bersumpah biasa, dia ni syirik kecil. Tapi kalau dia iktikad memang yang dia sumpahkan dengannya tu ada kuasa, dia boleh sampai ke tahap syirik yang besar. Boleh. Hudzaifah radhiyallahu anhu, sahabat lain pula kata, menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan, walakin qulu ma syaa Allah thumma syaa fulan. Kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, janganlah kamu mengatakan
benda ni berlaku atas kehendak Allah dan kehendak si fulan. Akan tetapi kalau nak kata juga, katalah Masya Allah, kemudian Masya fulan. Ada beza tak? Dan dengan kemudian ada. Dan ni menunjukkan seiring. Kemudian ni menunjukkan tahap yang datang selepasnya. Kedudukan yang lebih rendah. Jangan kata benda ni berlaku kerana Allah, kehendak Allah dan kehendak fulan. Tak. Tapi kalau kita kata Alhamdulillah, mujulah Allah Subhanahu Wa Taala bagi, kemudian daripada tu adanya orang ni. Boleh kita kata lagu tu. Kena guna kalimah kemudian. Jangan kata dan. Dan ni seolah-olah dia setanding, sama, setara. Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakhai bahawa dia melarang ucapan aku berlindung kepada Allah dan kepadamu, tetapi membolehkan ucapan kalau bukan kerana Allah, kemudian kerana si fulan. Dan janganlah anda mengatakan kalau bukan kerana Allah dan kerana si fulan. Al-kisahnya, jangan angkat sesuatu setanding, setara dengan Allah, walaupun dengan sekadar menisbahkan nikmat-nikmat. Kita tak kata dia Tuhan, tapi bila kita puji, mujulah ada dia. Kalau tak ada dia, tak jadi. Itu namanya mengangkat kedudukan dia setanding Tuhan. Mu tahu kau dia makhluk, betul dia makhluk, tapi ucapan tu tak boleh. Boleh faham tak? Kalau dia sampai i'tiqad, macam wali-wali i'tiqad, tu dah jadi syirik besar. I'tiqad wali ni dia sebut tu memang kerana dia beriktikad, memang ada wali yang menjaga alam semesta ni. Dia panggil wali abdal kau gapo. Ni wali kutub lah, macam-macam. Orang-orang macam ni, kalau perkataan begitu, kalau dia dah sampai ke tahap wali tu berkuasa mengawal alam semesta, maka dia jatuh kepada syirik besar. Nampak? Wallahu ta'ala alam. Jadi kandungan bab ni, tafsiran berkaitan membuat sekutu bagi Allah, kita dah faham bahawa ayat yang diturunkan oleh Allah berkenaan dengan syirik akbar, sahabat dalam menafsirkan mencakupi pula syirik asghar, syirik kecil. Jadi tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah, hukumnya syirik. Bersumpah dengan nama selain Allah, apabila sumpah itu benar, lebih besar dosanya dari bersumpah bohong. Dan perbezaan ucapan kata dan dengan kata kemudian dalam ucapan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Termasuk dalam tauhid juga, bila ada orang bersumpah atas nama Allah, kita yang menerima sumpah kena redha. Pasal dia telah meletakkan Allah sebagai hakim. Boleh faham? Kita kata, mu nipu. Tak, wallahi aku tak tipu. Bila dia sebut wallah, kita orang beriman angkat tangan. Kamu dah sebut nama Allah sebagai saksi, maka hari ini aku berlepas tangan. Aku terima. Okey? Kalau mu nipu, Allah lah yang hukum. Kalau mu tak tipu, alhamdulillah. Tapi aku sebagai orang beriman bersumpah dengan nama Allah, aku redha. Apa jadi kalau tiba-tiba orang bersumpah nama Allah? Biar mu sumpah dengan nama Allah pun, aku mana kira. Contoh. Apakah dia termasuk dalam bab syirik? Ataupun kufur? Kerana orang ni telah bersumpah atas nama Allah, tapi dia tetap tidak redha dengan sumpah tersebut. Seolah-olah pada dia, sumpah dengan nama Allah tu tak ada nilai. Apakah termasuk dalam bab tauhid? Jawapan dia termasuk. Bab 43 tu jawapan dia. Orang yang tidak redha dengan sumpah yang menggunakan nama Allah. Dalam hadis dari riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahlifu bi abaikum, man halafa billah falyasduq, wa man hulifa lahu billah falyarda, wa man lam yarda falaysa minallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu bersumpah dengan nama nenek moyang. Barang siapa bersumpah dengan nama Allah, hendaklah dia bercakap benar. Ni point dia.
Dan barang siapa diucapkan kepadanya sumpah dengan menyebut nama Allah, hendaklah dia redha menerimanya. Barang siapa tidak redha dengan sumpah dengan nama Allah, maka dia tidak akan mendapat apa-apa dari Allah. Kerana Allah berlepas diri daripada dia. Jadi termasuk dalam tauhid ialah bila ada orang bersumpah atas nama Allah, kita kena tunduk kepada sumpah tersebut. Kalau dia nipu tak macam mana? Kalau dia nipu, dia tak besar jawapan dia di hadapan Allah, sebab dia telah meletakkan Allah sebagai saksi dia. Dia nipu juga. Mu tanggung tengoklah di akhirat nanti betapa dahsyatnya, termasuk dosa besar orang yang menggunakan nama Allah dengan sumpah palsu. Sumpah palsu, sumpah tipu. Termasuk dosa besar. Sehingga Nabi SAW kata, ala wa syahadatu zur, ala wa syahadatu zur, termasuk dosa besar ni sumpah palsu. Sumpah palsu. Sahabat kata, kalaulah baik aku tak tanya Nabi. Kerana apa? Besarnya dosa bersumpah dengan nama Allah kemudian menipu. Tapi lebih besar daripada tu dosa, kata Abdullah bin Mas'ud, ialah bersumpah dengan selain Allah walaupun cakap benar. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita berhenti setakat tu. Kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang pada bab yang ke-44, insya-Allah. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.